Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Abang. Okey, so kali ini Abang nak ceritakan pengalaman Abang kira-kira 10-11 tahun yang dahulu. So, oleh sebab kita ni mula-mula bekerja, jadi pada waktu itu kami semua telah diarahkan ataupun diwajibkan, dimestikan untuk menjalankan program induksi. Antara aktiviti bahasa program induksi ni salah satunya adalah untuk naik gunung tahan lah. Memang wajib lah ketika tu. Orang kata tu tak boleh tidak lah. Orang kata kita tak boleh escape. Kalau nak escape pun hanya ada beberapa sebab. Antaranya sebab kesihatan ataupun mengandung ke, lebih kurang macam itulah. So, kalau tak ada sebab-sebab menghalang kita daripada untuk naik ke gunung tahan tu, memang tak boleh lah. Jadi, pada lebih kurang dalam seminggu, 2 minggu macam itulah kita orang, abang dan juga kawan-kawan semua, kita ada training lah sebelum kita naik kan, sebab kita tak boleh nak terus naik. Kalau kita terus naik, so nanti macam-macam perkara-perkara yang tidak diingini mungkin akan berlaku. Salah satunya mungkin cedera ke, ataupun kita tak dapat selesaikan misi kita tu lah. Sebab program tu kita akan naik bermula daripada pintu masuk kedua, iaitu Taman Negara Pahang Merapu, dan kita akan turun ke Taman Negara Pahang Kuala Tahan. So dia pintu masuk yang sebelah sana, yang satu lagi. Dia nak dijadikan cerita, jadi kami ni lebih kurang dalam 40 orang lah, 42 orang macam itulah. 42 orang peserta. Tak masuk fasil lah, kalau masuk fasil lebih kurang dalam 50 orang lah semua sekali. Jadi kami ni pun bergerak lah daripada Merapu tu tadi, daripada dia panggil base Sungai Relau tu tadi, terus kita pergi ke Kuala Juram. Kira Kuala Juram ni kaki Gunung Tahan ni lah, kira kita punya perjalanan, bermulanya perjalanan kita. So pada yang rasanya kalau orang yang dah biasa naik ataupun dah pernah naik, dia tahulah kat mana keadaan tu. Rasanya adik-adik di luar sana ataupun kawan-kawan di luar sana, ada yang memang dah pernah naik kan Gunung Tahan kan. So kira Kuala Juram ni adalah dia punya pintu laluan utama lah. Hari pertama kami pun mendaki. Belum mendaki lagi. Hari pertama tu kita baru memulakan perjalanan. So kita mulakan perjalanan tu, dia punya trail tu flat je, dia tak ada apa-apa sangat lah. Kira macam okey-okey je lah. Sebab kita jalan, kita belum start mendaki lagi. Kita adalah sikit-sikit mendaki sikit, tetapi dia tak teruk sangat. Jadi hari pertama, lepas tu hari kedua, lepas tu kami camping. Masa tu belum ada apa-apa orang kata tu kejadian misteri lagi lah. Kira dia belum start lah kiranya. Jadi tetapi sepanjang perjalanan tu adalah orang-orang duk bersedia. Sebab sebenarnya pada hari pertama tu, kalau kita naik ke Gunung Tahan ni, dia hari pertama tu kira macam hari pertama, hari kedua tu kita masih badan kita nak menyesuaikan diri tau. Sebab kita kena pikul beg yang berat, sebab kita punya ration 5 ke 7 hari punya ration. Ration ni kalau yang tak tahu, kira barang makanan lah, barang-barang makanan kita, termasuk kita punya lepas tu kita ada baju lagi, kita ada peralatan-peralatan perkemahan kita lagi. So memang berat lah dekat belakang kita ni. Jadi hari pertama tu memang penat. Bila penat kita tidur lah, kita tak ada rasa apa-apa lah. Jadi sehari kedua kami teruskanlah perjalanan. Pada hari kedua ni dia dah start mendaki tau. Masa ni lagi trail lah pada hari kedua ni. Jadi adalah beberapa orang kata tu insiden-insiden kecil yang berlaku kepada kawan-kawan abang. Sebab ada antara kawan-kawan ni, dia sebenarnya kita orang ni semua bukannya dalam satu umur yang sama. Ada yang senior, ada yang paling tua pada masa tu umur lebih kurang nak dekat 50 tahun jugalah. Hari yang kedua kami mendaki tu, kami pun mendaki macam biasa. Sampai tengah hari kami berehat apa semua. Dah penat ni, sampailah menghala ke petang. Jeng. Okay. So menghala ke petang tu lebih kurang dalam pukul 6 lebih kurang macam tu, kami sampai ke, kita panggil bonsai palsu. Tempat tu sebenarnya dia ada satu campsite dia panggil bonsai.
Tapi dia ada satu lagi campsite yang di bawah. Selalunya tempat orang ambil gambar lah, sebab dia ada satu pokok. Sebab bila dia sampai dekat atas tu, pokok dia dah rendang-rendang tau. Jadi dekat kawasan tu biasanya orang ambil gambar. Kalau korang tengok, banyak gambar-gambar yang orang ambil, orang duduk di atas satu pokok, macam pokok bonsai lah. Sebenarnya dia bukan pokok bonsai, tapi pokok tu oleh sebab dah terlalu ramai orang duduk atas dia bergambar, jadi pokok tu lama-lama dia jadi makin rendah dan dia jadi macam seolah-olah macam pokok bonsai. So kami pergilah ambil gambar lah, apalah semua kat situ. Jadi abang ni antara orang yang terawal dalam kumpulan kita orang tu, lebih kurang dalam 10-15 orang tu yang sampai pada ketika itu yang ambil gambar kat situ. Jadi bila kami dah sampai tu, kami dah ambil gambar apa semua, kami bagilah peluang kawan-kawan yang lain yang sampai. Semasa kawan-kawan yang lain tengah bersukaria sampai tu, lebih kurang jam pukul 6.10, 6.15. Kira orang kata tu dah rembang lah, matahari dah rembang, dah apa tu, dah condong kan, dah nak maghrib dah masa tu. Jadi diorang ni yang baru sampai ni kira macam excited lah, baru sampai situ so nak ambil gambar apa semua lah. Sebab kan orang dulu selalu cakap kan, kalau maghrib-maghrib ni jangan suka-suka sangat. So kalau maghrib-maghrib ni kena balik rumah. Sebab tu kalau maghrib-maghrib tak boleh main dekat luar, sebab waktu tu kira macam perantaraan siang dan malam untuk alam yang satu lagi tu. Bila diorang dah naik, so abang dengan kawan abang Syam, Syam lah nama dia. So kita orang ni ambil peranan satu lagi lah, which is tolong masakkan air. So tolong masakkan air kepada kawan-kawan kita orang yang baru sampai ni. Sebab macam kita orang dah berehat kan, dah ambil gambar apa semua dah berehat, jadi kita orang masakkan air. Kita orang pun buka lah kita punya ration apa semua untuk masak itu. Sebenarnya kita bukan nak masak berat, hanya untuk dapatkan tenaga je lah. Sebab bila kita buat aktiviti yang lasak ni, ataupun aktiviti yang tenaga yang banyak ni tadi, so bila kita minum air panas, abang tak tahu orang lain lah, tapi kalau abang akan rasa lebih segar dengan keadaan kawasan tu yang agak sejuk, yang makin sejuk lah sebab dia dah makin maghrib kan. Kira macam suhu dah makin jatuh, keadaan tanah tinggi pula tu. So kita orang pun buat air. Okey, nak dijadikan cerita, air yang kita orang bawa tu, yang buat tu, sebenarnya rasi ni kita orang pegang lama tau. Rasi ni kita orang pegang lebih kurang 5 ke 7 tahun. Sampai 5 ke 7 tahun barulah kawan-kawan kita orang yang pada ketika itu yang minum air yang kita orang buat tu tahu rasa dia. Rasa dia ni sebenarnya macam gini. Okey, air yang kami ambil tu daripada camp bawah, dia ada satu tempat di mana kawasan tu dia tak berapa ada air sangat. Jadi dia adalah lopak-lopak kecil air lah, air mata air lah. So kami ambil air kat situ. Sebenarnya pada masa tu kami tak perasan sangat. Rupanya dalam lopak air tu ada berudu. Jadi kami pun ambil lah untuk bekalan kan. Kita tak tahu sepanjang perjalanan tu memang kawasan berair tak banyak. Sebab masa tu macam lebih kurang musim panas lah. Jadi air susah lah sikit. Jadi bila kami masak tu, kami pun masuk je lah air tu. Jadi bila kita dah masukkan Milo, kita memang tak nampak lah. Kira dengan berudu tu memang dah tak nampak lah dekat dalam air Milo tu kan. Dengan penat apa, siapa yang pergi nak mencari air tengah-tengah maghrib macam tu kan. So guna je lah air tu. Jadi kami pun tak perasan pun sebenarnya pada asalnya lah yang air tu ada berudu. So bila dah buat tu, baru kami dah buat tu ada kelakar pula. Jadi lantak lah, biar memang berudu tu masak sekali dalam air tu lah, sebab kita nak masak air panas kan. So bila dah masak tu, kita tengah sediakan air sambil jeng nampak tak dekat belakang tu walaupun di siang hari ada empathy. So bila kami masak, kawan-kawan ni duk bersukaria tau dekat ambil gambar tu. Jadi abang ni tiba-tiba, sebab abang menghadap abang dengan Syam ni, kami berhadapan macam sini abang, Syam kat situ. Lepas tu dekat ekor mata abang ni yang sebelah kanan ni, dekat ujung tu dia ada macam satu macam semak, bukanlah semak, dia macam rimbunan pokok yang orang kata tu
yang rimbunan pokok yang tak lebat lah. So dekat situ abang perasan dari ekor mata abang ni macam ada orang sedang memerhati kami. Dan orang itu berpakaian serba putih. Jadi pada waktu itu abang dah macam meremang bulu roma pada masa tu kan. Sebab tiba-tiba kita perasan benda macam itu kan. So kita pun siapa yang tak seram kan keadaan maghrib macam itu kan. So abang ingat abang seorang je nampak kelibat tu pada masa tu. Lepas tu abang pun pandang Syam. Abang pandang Syam pandang abang, abang pandang Syam pandang abang. Lepas tu kita orang pun macam terdiam. So bila kami sama-sama terdiam, kami dah expect yang kami nampak benda yang sama. So kami tanpa orang kata berbunyi apa-apa lagi, tak ada komen, tak ada apa, tak ada bercakap apa semua macam itu. Kita orang terus je packing barang. Air yang kita orang masak tadi, air tu dah masak, cumanya tak sempat lagi hidang kat kawan-kawan lah. Terus kita orang cakap, minum cepat-cepat, jom kena gerak. Masa tu kawan-kawan semua macam pelik. Cakap, kenapa nak gerak sekarang? Kejap lah, kita orang nak ambil gambar apa semua ni. Lagipun baru pukul 6 suku. Masa tu pernah 6 suku, 6.20. Dah. Kita orang kata, cepat. Gerak. Tak boleh lama. So bila kita orang cakap macam itu, automatik dia orang dah boleh tangkap sesuatu lah pada waktu itu. So kita orang mau kemas, kami pun beransur lah. So beransur daripada situ. Memang kami tak cerita apa-apa sebab daripada tapak bonsai palsu tu untuk pergi ke bonsai tapak perkemahan yang sepatutnya kami bermalam pada malam itu, dia mengambil masa macam lagi 4 jam ke 5 jam macam tu tau baru sampai dengan keadaan semasa yang pada waktu lah. Sebab semasa tu ada lagi kawan-kawan kita orang yang injured dan juga yang cedera lah, yang tak boleh laju. Jadi senang cakap, kita istilahnya adalah senandung malam lah. Memang kami akan senandung malam lah hari tu. Jadi memang kami tak cakap apa-apa sampailah ke camp, sebab badan pun dah penat, dah letih, malah nak fikir sangat sebab kita pun tahu keadaan Gunung Tahan ni macam mana kan. So kami jalan sampailah ke akhirnya kami sampai ke tapak perkemahan yang sepatutnya itulah. Memang kami tak bercerita. Sebenarnya itu baru permulaan cerita. Jadi bila kami sampai malam tu, kami tak bercerita lagi dengan kawan-kawan yang lain. Abang dengan Syam, kami yang buka cerita. Masa tu abang tanya, ada perasaan apa-apa ke tadi? Kenapa? Lee nampak juga, dia panggil abang Lee tau. Lee nampak juga ke? Abang nampak apa? Sebab abang Syam ni dia adalah seumur setahun tua daripada abang lah. Jadi dan sebab kita orang memang dah kenal daripada universiti lagi, jadi memang kita orang roommate dululah. Dengan kata lain, kita macam dah kenal lama. Jadi memang abang panggil dia abang lah. So kita pun bercerita. Rupanya kami nampak benda yang sama, iaitu dua susuk tubuh berjubah putih dan berserban putih, tetapi wajahnya tak berapa jelas. Kami tak berapa nampak wajahnya pada ketika itu. So macam pelik lah, siapa pula yang nak berjubah tengah-tengah orang kata tu maghrib rembang macam itu, nak menengok kami kan. Jadi kami rasakan pada ketika itu adalah sesuatu benda yang bukan di kalangan kita lah, bukan di kalangan kami. Itu baru cerita permulaan. Jadi kepada yang baru jumpa ataupun baru lihat channel abang ini, jangan lupa subscribe, like dan komen. Kalau apa-apalah, komen lah apa-apa yang you all rasa you all nak komen. Nak komen pasal cerita kita tadi ke, ataupun nak komen pasal cerita yang pernah terjadi kepada you all masa you all mendaki Gunung Tahan ke, boleh komen sekali. So kita boleh berkongsi-kongsi cerita kan. So itu adalah antara misteri Gunung Tahan, dan banyak lagi misteri lain sepanjang program pendakian abang pada ketika itu. Sebenarnya dalam tempoh servis abang daripada
masa induksi tersebut sampailah sekarang lebih kurang 5 kali lah abang dah mendaki Gunung Tahan dengan route yang berbeza, sama ada route daripada Kuala Juram ke Kuala Tahan ataupun route dari Kuala Juram, maknanya patah balik lah. Dia setiap tu ada orang kata tu ada pengalaman yang berbeza. So nanti kita akan tunggu, kita akan sambung pengalaman abang seterusnya.